Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, perkara pertama yang kita kena fikirkan bila kita mahu gubal rang undang-undang ini adalah kita sebagai Malaysian bah. Bukan sebab saya kerajaan dan kerajaan nanti yang akan dapat nama nanti. Saya rasa kita kena lari daripada mindset sebegini. PSA belongs to all of us. Bukan setakat ahli parlimen kerajaan. Kita semua adalah orang yang terlibat kepada perubahan ini. Ini adalah rang undang-undang kita, 222 ahli parlimen. Banyak-banyak rang undang-undang yang kita gubal selama ini, inilah yang berkenaan kita. Orang boleh kutuk kita apa saja di luar, tapi yang tahu tugas kita sebenar adalah kita. Yang merasa sakit itu kita. Yang terpaksa meminjam untuk menolong rakyat adalah kita. Di luar sana ramai yang menganggap parlimen as a joke. Tapi masih ramai ahli-ahli parlimen yang bermati-matian, yang berhabis menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada rakyat dan negara. Pun begitu, kewujudan PSA ini perlu dirasai. Jangan orang bilang nanti PSA ini ada atau tiada, sama saja. Peranan dan kuasa yang ada di parlimen perlu dihormati. Apabila arahan yang dibuat oleh speaker kepada menteri atau timbalan menteri dan juga arahan daripada SUDR kepada mana-mana kementerian, ianya perlu diikuti dan dipatuhi. Begitu juga dengan soalan-soalan daripada ahli parlimen. Menteri atau timbalan menteri dan kementerian perlu ada kewajiban untuk menjawab kepada persoalan yang diutarakan. Jawapan-jawapan yang diberikan perlu menjawab persoalan, itu penting. Dan kita kena ubah cara kita menjawab, bahawasanya jawapan kementerian semua yang bagus-bagus. Semua cantik-cantik saja jawapan, tapi hakikat dia orang di bawah ndak rasa. Kalau ndak ngam lebah. Janganlah kasih ngam. Sebab kita di sini mau menyelesaikan masalah. Kita mau kehidupan yang lebih baik. Kita kena hadapi saja apa saja isu di bawah, sama ada ringan ke berat, barulah masalah dapat diselesaikan. Pihak parlimen juga perlu ada tanggungjawab memantau, barulah PSA ini ada makna. Tuan Yang Dipertua, secara umumnya saya tiada masalah kepada perkara-perkara yang dibawa hari ini. Saya menyokong penuh hasrat kerajaan untuk memperkasa peranan dan fungsi pegawai dan staf parlimen dengan syarat segala input dan cadangan mereka telah diambil kira. Begitu juga dengan peranan SUDR dan SUDN di samping penubuhan Majlis Perkhidmatan Parlimen MPP yang mana semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk dianggotai oleh ahli parlimen pembangkang. Saya sokong 100%. Namun saya percaya bahawa first step, it has to be the right step. Barulah agenda madani dapat diangkat dan reformasi dapat dirasa dan dimaknai. Tujuan saya satu saja dalam menggubal rang undang-undang perkhidmatan parlimen ini, iaitu selepas ini parlimen kena powerful dan bebas dari kuasa eksekutif. Yang betul-betul bebas, jangan kosmetik saja. Isu utama berkenaan kebebasan parlimen yang ingin saya ulas adalah mengenai isu peruntukan ahli-ahli parlimen. Ini kali keempat sudah saya cakap dalam dewan ini, dari penggal pertama hinggalah hari ini saya kekal konsisten bahawa peruntukan kepada ahli parlimen tidak kiralah pembangkangkah, kerajaankah, perlu diberikan secara adil dan sama rata tanpa sebarang syarat. Suka atau tidak suka kan, itu YB sudah menang rakyat dia pilih dia. Macam mana dia mau bantu rakyat dia kalau tidak dapat peruntukan? Di kawasan orang susah, di kawasan orang yang punya pendapatan rendah, memang YB juga adalah tempat dia orang mengadu dan minta bantu. Sebagai YB, ada musim-musim tertentu yang memang orang ramai akan datang. Contoh, musim daftar sekolah anak. Contoh, musim pendaftaran universiti. Dan kita tidak salahkan rakyat bila dia pergi tempat ahli parlimen, lepas itu dia pergi lagi tempat adun. Sebab apa? Sebab memang dia tidak mampulah. Kita faham harga uniform anak, persediaan masuk universiti, semua tu pakai duit Mana dia orang mahu dapat dalam keadaan segera. Sedangkan MP yang ada peruntukan pun sengsara, ini kan pula MP yang tidak peruntukan. Kalau mungkin peruntukan pembangunan ini mungkin tidak dapat dibuat sekarang, saya cadangkan peruntukan office dimasukkan ke dalam kertas statut seperti mana yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Paya Besar, ahli parlimen Paya Besar sebentar tadi. Parlimen perlu bagi peruntukan operasi untuk pusat khidmat rakyat kepada semua ahli-ahli parlimen. Ini paling basic lah ni. Office itu, pusat khidmat itu adalah nadi kepada ahli parlimen. Kita bagilah.
Tuan Yang di-Pertua, melihat kepada peruntukan untuk Parlimen bagi tahun 2017, peruntukan yang disediakan berjumlah RM121 juta. 5 tahun berikutnya iaitu pada tahun 2021 ianya meningkat kepada 145 juta. Dan pada tahun 2025 diperuntukkan sejumlah 180 juta yang mana 12 juta diperuntukkan bagi kepengerusian ASEAN. Jika ditolak dengan jumlah ini, jumlah keseluruhan peruntukan bagi Parlimen untuk tahun ini sebenarnya tidak berubah dan sama dengan tahun lalu. Kalau kita mahu perkasakan Parlimen, peruntukan kena cukup. Jangan cakap pergi luar negara lah, mau lawat penjara lah, lawat sawah padi lah. Dalam negara sendiri nanti tiada duit. Kalau tidak mahu, kita tidak mahu nanti apabila pertengahan tahun dimaklumkan peruntukan sudah habis dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, adalah penting untuk kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri dan yang berhormat Menteri untuk memberikan komitmen di sini bahawa dalam tempoh transisi 2 tahun ini, kerajaan akan mengambil kira setiap cadangan yang diberikan khususnya daripada 222 ahli Parlimen untuk melakukan penambahbaikan yang perlu dan memastikan institusi Parlimen benar-benar bebas dan objektif untuk mereformasikan institusi Parlimen dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud.